A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu hari ini dalam sebuah majlis yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita selesai solat sunat tasbih yang mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, dan kita tak pasti juga Allah terima atau tidak, tapi itulah usaha kita sedaya mungkin. Kita usahakan untuk kita melaksanakan ibadah ni dengan cara yang terbaik. Baik, solat tasbih ni adalah solat sunat yang sangat digalakkan dan dituntut. Sangat dituntut daripada kita untuk melaksanakan solat sunat tasbih sekurang-kurangnya, ataupun terbaik setiap hari. Tapi bayangkanlah, boleh tak setiap hari? Kan, kalau kita tak apa kok, mana pun kita impikan, mudah-mudahan satu hari nanti kita mampu setiap hari solat tasbih. Kita walaupun kita rasa boleh ke, tadi pun ngantuk-ngantuk. Ngantuk-ngantuk. Kalau jemaah ngantuk-ngantuk seorang-seorang, tak tahulah, memang terbang tu hilang, tak tahu berapa kita tasbih. Itu hikmah dia kita berjemaah. Walaupun sebenarnya solat sunat ni biasa orang buat seorang-seorang, kita tak jemaah. Tapi kita jemaah sebab itulah cabaran dia. Kalau kita tak jemaah, mungkin kita akan hilang melayang entah ke mana, sujud tak bangun-bangun kan. Jadi itu kita solat sama-sama kan. Baik, kalau kita tak mampu setiap hari, maka seminggu sekali kan, seminggu sekali, usahakan seminggu sekali. Kalau kita nak pilih hari itu, kita boleh pilih hari Jumaat kan. Kalau tak dapat seminggu sekali, maka buat sebulan sekali kan. Kalau tak boleh sebulan sekali juga, setahun sekali. Ni yang kita buat ni, bulan Ramadan surau buat, kita kena datang. Sebab kat rumah tak buat dah kan. Jadi kita buat kat surau, dapatlah setahun sekali. Kalau tak boleh setahun sekali, seumur hidup minimum sekali. Ni kira dah lepas lah seumur hidup sekali ni, alhamdulillah. Kalau seumur hidup tak boleh sekali, tak payah hidup. Itu dia punya prinsip dia. Jadi memang kena buat lah ya, solat sunat tasbih ni, insyaAllah. Dan hari ni mungkin kita belajar ni, kita belajar solat sama-sama. Nanti kita boleh cuba belajar solat seorang-seorang pula ya, insyaAllah. Baik, jadi itu nilai solat tasbih. Dan dalam tu kita ada 300 tasbih. Yang tasbih ni maknanya isi kandungannya subhanallah, maha suci Allah kan. Kita menyucikan Allah, subhanallah, alhamdulillah, dan segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan melainkan Allah, wallahu akbar, dan Allah itu maha besar. Jadi dalam tasbih yang 4 ni, segala-galanya kita berikan dan kita serahkan pada Allah. Maksudnya dalam itu kita ada pujian kan, segala puji bagi Allah, subhanallah, maha suci Allah. Maksudnya sesuci-suci apa pun yang ada atas dunia ni, kita nak pandang hebat dan pandang tinggi dengan apa pun yang ada atas dunia ni, Allah maha suci kan. Kadang-kadang suci ni kita sifatkan, contohlah kadang-kadang selain daripada suci bersuci tu, ada cinta suci. Bisa dengar cinta suci kan? Sesuci-suci cinta, suci lagi cinta Allah. Dan Allah tu yang maha suci, itu maksud dia. Jadi segala yang paling suci atas dunia ni, yang kita rasa kita nak muliakan macam mana pun atas dunia ni, maka Allah adalah yang maha suci. Itu yang ada di sebalik subhanallah ya. Alhamdulillah, dengan itu maka kita bersyukur, puji-pujian, segala puji hanya bagi Allah. Kalimah alhamdulillah, dia pakai alif lam kat depan. Maksudnya segala puji. Kalau kita kata nak puji kepada Allah, pujian kepada Allah, dia cukup sekadar hamdan. Hamdan makna puji. Ada suami nama Hamdan. Hamdan tu maknanya puji, pujian kan? Pujian. Jadi hamdan sebenarnya sama je dengan Muhammad, Ahmad, Hamid, Hamad, Hamdan, sama belaka. Bahasa Arab dia sama makna. Ini puji belaka, asal kata ni puji. Baik, tapi kalimah alhamdulillah dia tak pakai hamdan, dia pakai alhamdu, alif lam, ada alif lam. Maknanya segala, nak kata gini, apa saja yang kita puji atas dunia ni, semuanya Allah punya. Jadi kita ni kan, apa yang ada pada kita pun semua Allah punya. Sebab tu kalau ada orang puji kita, kita kena balikkan pujian tu pada Allah. Allah yang bagi kat kita kan. Orang puji kita, contoh, cantik lah korang awak kan?
Telekung kita ni Allah yang izinkan untuk kita dapat pakai telekung kita ni, kan? Jadi apa saja yang Allah puji kita, apa saja yang manusia puji kita, semua pujian tu balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dan kemudian kita sebut subhanallah, alhamdulillah, kan? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ini kalimah tauhid. Yang kalimah tauhid ni sekali lagi, kalau kita kata nak sebut Allah tu Tuhan, kita boleh je sebut Allahu ilah. Allah tu Tuhan. Apa beza Allahu ilah dengan la ilaha illallah? La ilaha illallah maknanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allahu ilah maknanya Allah tu Tuhan. Ada beza. Beza dia kalimah la ilaha illallah ada huruf nafi. Ada perkataan nafi. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Baik, beza dengan Allah itu Tuhan. Kalau kita kata Allah itu Tuhan, maknanya ada Tuhan lain. Tapi bila kita kata tidak ada Tuhan melainkan Allah, kita tak boleh sembah selain daripada Allah. Tapi ada orang dia sebut la ilaha illallah, dalam masa yang sama dia menuhankan duit, harta jadi Tuhan. Macam mana boleh jadi Tuhan? Dia jadi Tuhan ni bila kita sanggup buat apa saja untuk dapat benda tu. Itulah Tuhan kita. Ada banyak kan orang yang Tuhan dia duit, sanggup merompak ke, mencuri ke, makan rasuah ke, buat apa saja yang penting dapat duit. Bergaduh, putus saudara, banyak kan? Putus adik beradik sebab nak dapat harta pusaka. Maknanya harta dah jadi Tuhan dia. Na'udzubillah. Maknanya kita menganggap semua hal-hal dunia ni lebih kita utamakan daripada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu istilah menuhankan. Ada orang menuhankan makanan. Kan? Bulan puasa ni yang dipikir makan manjang. Ni dah fikir dah buka puasa nak makan apa. Dia dah habis sahur fikir buka puasa nak makan apa, habis buka puasa fikir sahur nak makan apa. Ni kita ingatkan, ini bulan puasa bukan bulan makan. Ini tema kita, ini bulan puasa bukan bulan makan. Maksudnya yang perlu kita fikir ialah puasa, bukan makan. Jadi nak buka api tu, buka puasa tak payah fikir menu ke. Gini, kalau nak fikir, boleh kita ambil masa dalam 10 minit cukup lah. Tu pun dah lama sangat tu, 5 minit kalau boleh. 5 minit cukup untuk duduk fikir malam ni nak makan apa. Okey dah, selesai fikir, tutup kamus, buat persiapan. Itu pun kita anggap kalau persiapan pun sebagai ibadah. Sebenarnya kan, hidup kita ni, urusan dunia kita ni akan sangat simple dan tak banyak gaduh kalau kita ikut betul apa yang Nabi SAW buat. Nabi kan buka puasa makan apa? Dia tak cari pun ayam golek ke, martabak ke, roti john ke. Dah, buka puasa air kurma. Jadi kita kalau tak ada apa, rasa tak ada idea nak makan apa, dah makan air kurma. Cukup sebenarnya, cuma tak biasa tu jadi tak cukup. Kan? Dia kadang dia kalau ikut badan kita cukup ni, maksudnya cukup makanan masuk. Kadang-kadang kita rasa tak cukup tu sebab perut kita tak kenyang lagi. Perut kita tak perlu kenyang sebenarnya, dia hanya perlu dimasukkan makanan. 1/3 aja perlu ada makanan. 1/3 air, 1/3 udara. Tapi kita nak penuhkan 3/3 makanan. Itu yang tak cukup tu. Jadi sebenarnya bulan Ramadan kita nak jadikan bulan ini sebagai bulan latihan. Salah satunya latihan fizikal, latihan bab makan. Bab makan ni kena berlatih bagi betul. Kenapa bab makan nak tazkirah juga ke bab makan? Dalam Quran banyak cerita pasal makan. Apa dia ayat pasal makan dalam Quran? Allah suruh makan kan? Dalam Quran ada kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah dan jangan kamu melampau. Ada lagi kulu min tayyibat. Makanlah daripada makanan yang baik-baik. Kulu min rizqillah. Makanlah daripada rezeki Allah. Maknanya Quran suruh makan. Sebab tu Ustazah kena cakap juga pasal makan. Sebab Quran sebut. Jadi maknanya bila disebut dalam Quran pasal makan, makan ni benda penting. Penting bukan penting makan, penting untuk memastikan makanan itu tepat sebagaimana yang Allah sebut dalam Quran. Dalam Quran setiap kali sebut pasal makan, disebut tentang makan dan minumlah dan jangan melampau. Maksudnya pertama tak boleh melampau. Melampau tu macam mana? Melampau tu kalau sampai 3/3 perut penuh, tu melampau. Sebab dia cuma perlu 1/3 saja. Bila 1/3 makna tak sampai kenyang pun. Apa lagi sampai ni buka puasa tak boleh bangun, kan? Makan sampai penuh perut.
Orang panggil apa? Sengkak perut. Sangkut. Tak boleh nak bangun. Berdiri solat pun sengit. Pasal perut penuh sangat. Jadi itu maknanya dah melampau dari sudut makan. Termasuk melampau juga bila makanan kita tu membuatkan kita tak boleh buat ibadah. Sebab terlampau kenyang ataupun terlampau banyak, nak pergi tarawih pun sayang. Tengok meja penuh makanan lagi kan. Meja makan masih penuh, nak pergi tarawih sayang ni, nanti balik tarawih habis. Orang kat rumah pun habis makan. Kita pun tak mau pergi sembahyang tarawih. Kita tak mau buat ibadah sebab sayang ke makanan. Maknanya melampau. Baik, melampau satu lagi yang banyak rakyat Malaysia buat, membazir dan buang makanan. Dicatatkan bulan Ramadan ini makanan yang dibuang itu berlipat kali ganda lebih banyak daripada bulan biasa. Yang jumlah makanan yang masih boleh dimakan yang dibuang pada bulan Ramadan oleh rakyat Malaysia itu boleh memberi makan berpuluh juta manusia. Hari ini bila kita sebut tentang Palestin yang kekurangan makanan, bila kita sebut tentang orang Gaza yang tak dapat makan, kalau betul kita prihatin dengan mereka, jangan sampai ada makanan yang masuk dalam tong sampah kita bulan Ramadan ni. Kalau tidak, maknanya kita main-main. Kita main-main bercakap tentang kesian mereka, sayangkan mereka, itu kita main-main. Sebab kita masih buang makanan. Buang makanan dengan sukaria lah tu. Kalau boleh kita buang dalam keadaan istighfar. Kalaupun buang, itu pun kalau terpaksa. Tapi kalau setiap hari buang, ada masalah dengan kita. Ada masalah dalam pengurusan makanan kita. Kenapa setiap hari kita boleh buang berulang-ulang? Ni masih ada baki lagi kan, hari ni 19 Ramadan kan. Ada lagi baki 10 Ramadan ni, kita cuba perbaiki. Sebelum ni kenapa kita jadi buang makanan? Mungkin masa petang-petang lepas siap masak, tiba-tiba tengok ada yang tak cukup, kita pergi bazar Ramadan. Kan? Bila pergi bazar Ramadan, kita beli banyak, sebanyak-banyaknya, semua yang kita teringin. Teringin roti john beli, teringin martabak beli, teringin laksa beli, teringin kuih beli, semua kita beli. Tapi nanti makan secubit-cubit je. Mana kita larat nak habis batang roti john panjang? Kita makan sepotong. Kan? Lepas tu kita teringin martabak tadi, mana kita larat nak habiskan sebiji martabak seorang sebab nak makan roti john lagi. Kan? Jadi akhirnya benda tu berlebih dah masuk peti ais. Masuk peti ais, besok keluar lagi. Kan, nak buka puasa keluar dari peti ais lagi. Lepas keluar peti ais, ada makanan baru pula. Kan? Lepas tu boleh tengok hak semalam, nak makan hak baru dulu. Hak semalam tak habis lagi, masuk balik peti ais. Ada orang yang prihatin dengan keadaan alam sekitar kan. Dia sebut kan sebenarnya semenjak wujud peti ais tu, hidup kita dah bermasalah dah sebenarnya. Sebab apa? Sebab apa perlu ada peti ais? Dalam tamadun Melayu dulu tak ada peti ais dan kita boleh hidup dengan sangat baik. Kita kata dah memanglah kita nak simpan makanan dalam peti ais. Orang dulu simpan makanan kan. Ni sempat kot generasi yang tak ada peti ais. Siapa sempat? Lahir-lahir peti ais belum ada. Ada. Masa tu buat macam mana makanan? Tak simpan kan? Makan habis kan? Itu sebenarnya jauh lebih sihat. Umur berapa sekarang? 74. Sihat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah boleh sampai ke sini kan. Maksudnya 74 tahun yang lalu peti ais belum ada kan. Jadi memang sebenarnya kan kita tahu kan makanan masuk peti ais toksin kan. Dia jadi toksin. Makin lama dalam peti ais makin banyak toksinnya. Jadi makin bawa penyakit pada badan kita. Baik, bila tahu tak ada tempat nak simpan, maka masak jadi cukup-cukup. Kan? Cukup-cukup. Kita takkan lebih sebab kita tahu tak ada tempat nak simpan. Sekarang bila tahu ada peti ais tempat kita nak simpan, kita akan masak lebih. Kok nanti esok malas masak. Kan? Hari ni masak siap-siap untuk esok. Lepas tu kita simpan dalam peti ais. Kan? Lepas tu besok tiba-tiba rajin. Kan? Semalam ingatkan takut esok malas. Rupanya esok rajin. Nak masak lagi, masak lebih lagi, takut besok pula malas. Tak malas pun tak larat kan, letih ke sakit ke. Tengok esok makin sihat. Kan? Masak lagi kan, akhirnya dia lebih-lebih. Kan? Maknanya dulu orang simpan juga makanan. Ada setengah yang lebih kan, yang macam contoh ikan terlebih, dia buat ikan masin. Durian kan masa musim ni jadi banyak, dia buat tempoyak. Jadi asal makanan-makanan tempatan kita tu tempoyak, ikan masin, belacan, semua tu untuk simpan makanan supaya tahan lama. Dan simpan makanan cara tu lebih menyihatkan daripada simpan makanan dalam peti ais.
Dan sebenarnya kalau kita faham konsep ni, kita akan percaya dan kita akan tahu ini adalah bukti tamadun Melayu dulu adalah Islam. Sebab Islam tu gitu kaedah dia. Kan Islam ni kaedah dia, ketika kita nak menghasilkan satu produk, kita akan fikirkan hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan alam sekitar. Jadi peti ais sendiri merosakkan alam sekitar. Sebab tu kita bukan tak reti buat dulu. Memang kita tak mau buat benda yang merosakkan alam sekitar. Ingat balik tradisional yang kita panggil barang-barang tradisional, semua mesra alam kan. Tudung saji tak ada plastik-plastik, semua mengkuang, tikar mengkuang kan, bekas simpan pun daun-daun mengkuang. Beg kita pun sekarang kan beg plastik nak ditukar balik kepada kertas. Padahal kita dari dulu dah pakai beg mengkuang, beg apa tu? Ni sulam-sulam macam mengkuang tapi plastik plastik kan, yang zaman kita sekarang. Zaman dulu memang macam ni bentuk dia, dan dia daun kan. Raga pun raga rotan, buluh kan. Itu semua memang mesra alam. Itulah cara pemikiran orang Islam ketika nak menghasilkan satu produk. Bukan dia tradisional, dia adalah cara yang paling menepati Islam. Jadi sepatutnya kita kalau ikut kaedah, kita faham bila kaedah tu paling menepati Islam, maka itulah yang kita akan ambil. Tak kira dia lama ke baru. Sama macam pakaian, fashion kan. Kita takkan ikut fashion latest kalau yang latest tak menepati syariat. Kan pernah tu ada satu waktu tu fashionnya adalah pakai pakaian kita semua kain dikra, hok melekat badan kan. Masa tu banyak tu keluar baju, tudung, semua kain tu. Walaupun masa tu dia adalah fashion, sekarang tak sangat dah kot kan. Sekarang dah tukar dah, ada kain ironless kan. Kan? Jadi walaupun masa tu itu fashion terkini, tapi kita sebagai orang Islam, kita tak ambil yang terkini. Kita akan tetap berpegang dengan yang mana yang menepati Islam. Macam itulah sepatutnya dalam semua urusan hidup. Okay? Jadi hari ni dalam bulan Ramadan yang kita nak bincangkan tazkirah pendek kita ni, pendek je, tapi dah habis dah separuh masa 15 minit dah. Kita mungkin ada sisa lagi 10 hari ni, kita nak baiki hari yang kita dah puasa hampir 20 hari ni, kita nak baiki dalam 10 yang terakhir. Ingatlah 10 terakhir tu kena pecut lebih daripada sebelum ni. Ini kita panggil penamat, garisan penamat. Dia dalam hidup ni, apa-apa pun yang paling penting khatimah ni, penutup. Dunia ending dia akan happy ending. Allah dah cerita ending dunia. Ending maknanya the end kan. Penutup dunia ni nanti Islam akan kembali mengharmonikan seluruh dunia ni. Itu khabar gembira. Ending dia last kali. Manusia pun kalau kita nak dinilai kita ni baik ke tidak, tengok nanti akhir hayat kita, bukan sekarang. Sekarang ni tak tahu lagi. Ada banyak dalam sejarah dibuktikan yang ahli ibadah matinya kafir. Ada yang ahli maksiat matinya husnul khatimah dalam taubat. Tak sempat dia solat pun. Jadi ada yang normalnya dalam sepanjang hidup baik dan sampai akhir hayat dalam keadaan baik, dan ada yang dalam keadaan bermaksiat seumur hidup dan akhir hayatnya pun maksiat. Yang dikira last, akhir hayat. Sebab tu kita minta Allahumma takhtimna bihusnil khatimah. Kan? Dan kalau boleh wa bi kalimati la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan tahap tinggi sikit, Allahumma ahyina bihayatin ulama wa amitna bimautis syuhada. Dan matikan kami dan dengan kematian para syuhada. Kan? Sebab apa? Sebab yang akhir itu nanti akan menjadi nilai hidup kita. Nanti kita dekat akhirat, nanti cerita dia last kali masa sebelum mati kita buat apa. Masa mati kita dapat ucap kalimah syahadah tak? Itu cerita dia nanti dekat akhirat, kita akan masuk syurga atau neraka bergantung kepada keadaan masa kita akhir hayat. Sebab tu sekarang kita tak boleh rasa sombong tentang siapa kita. Kita tak boleh rasa juga putus asa dengan hidup kita, sebab kita belum mati. Kita masih melalui satu perjalanan hidup. Kan, kalaupun kita tiba-tiba ditangkap, kita ditomah, disakiti, kita jatuh, drop down macam mana pun, kita masih melalui proses perjalanan hidup. Yang penting nanti akhir dia macam mana. Kan? Moga-moga Allah bagi kepada kita istiqamah, yang tu yang kita minta pada Allah. Kan? Istiqamah dalam hidup sampai akhir hayat. Itu hidup manusia, ending dia paling penting. Jadi Ramadan ni pun sama.
Ending tu yang penting. Yang paling penting dalam 30 hari ni yang 10 akhir ni. Apa kita buat 10 akhir? Kita mula menyaksikan fenomena masjid semakin kosong, shopping mall semakin penuh. Semua dah siap nak raya kan. Yang awal-awal Ramadan shopping mall ke kedai-kedai buka Quran, akhir-akhir Ramadan buka lagu raya. Bertukar. Kan? Kita pun dah mula juga yang asalnya penuh duduk atas sejadah lama-lama, lepas tu bertukar jadi duduk kat dapur lama-lama. Kan? Terbalik dah, kita nak 10 Ramadan ni sepatutnya lebih daripada yang awal-awal dulu. Kalau Nabi SAW 10 akhir ni Nabi iktikaf, tak keluar masjid. Yang awal-awal tu masih boleh lagi sambil buat kerja-kerja lain. 10 hari dah tu langsung tak keluar. Keluar pergi toilet je, lepas tu duduk kat masjid. Lepas tu nak siap raya macam mana? Kita tanya, nak siap apa untuk raya? Yang sampai 10 hari kena bersiap, raya sehari je. Okay, baju raya takkanlah sampai 10 hari. Nak kena cari kat 7 shopping mall. Siapa suruh cari 7 shopping mall? Kan? Baju raya ni Nabi SAW hanya perintahkan kita, perintah pagi raya ni satu je, suruh kita bergembira, tu je. Mungkin baju raya buat kita gembira, okey tak apa, tapi jangan sampai tergadai amal ibadah kita bulan Ramadan. Ya, takat dia ada sudah, dan baju raya ni tak mesti baju baru. Baju yang elok lagi pun boleh, asalkan yang kita happy kalau pakai. Ya, biasanya orang memang baju baru dia happy, walaupun bila pakai alah tak best lah pula. Kan, tak selesa, baru pakai kan, dah pakai baru rasa tak selesa lah, panas apa semua. Tapi tetap bila dia baru kita seronok. Kan, maka tak apalah beli baju baru kan, tapi tetap tak boleh melampau yang sampai 7 helai baju raya. Masa bila tak nak pakai 7 helai? Pagi, petang, siang, malam gitu. Tukar. Seminggu raya tiap-tiap hari tukar. Setahun 7, tahun lepas punya 7 lagi. Kan? Itu yang maknanya termasuk tu. Dalam kita buat kiraan lah kan, kalau kita betul lah kesian dengan umat Islam di Palestin, tu kita tanya tu, habis duit kita untuk beli baju raya yang sekian banyaknya tu kan ke kita boleh belikan pakaian untuk umat Islam di Palestin kan, kita boleh sumbang kepada mereka. Jadi sebenarnya kita ni kalau kita kata apa, istilahnya bermewah dengan harta yang ada, Allah akan tanya tu kan, sesuai tak kita bermewah tu dengan apa yang telah kita infakkan. Dia kena sesuaikan, bukan mana tak boleh tu. Boleh, tapi asalkan sesuai dengan apa yang kita infak. Kalau kita hanya bermewah tanpa infak, itu masalah kan. Jadi hidup ni memang sebenarnya sederhana je. Tu yang kita sebut, saya sebutkan awal tadi. Sebenarnya kalau kita hidup ikut cara hidup Nabi, simple je hidup kita. Hari ni contoh kan, apa yang buat kita penat sangat buat kerja rumah? Masak, uruskan pakaian kan, baju kan ada banyak cerita dia kan, mula daripada basuh, sidai, angkat, lipat, simpan, gosok. 6 cerita baju je kan. Jadi memang penat suruh kat baju tu, sampai boleh jadi perang dalam rumah sebab baju ada juga. Baju bersepah-sepah kan, baju tak gosok, baju kotor penuh sangat pasal baju je dah boleh perang. Macam mana nak simpelkan hidup urusan baju? Sikitkan baju. Itu kata kenapa Nabi punya hidup simple, baju Nabi sikit. Rumah Nabi kecil je kan, tak muat nak letak baju sampai 2 almari. Sekali raya 7 helai habislah. Kan? Jadi tak muat. Maka disikitkan baju. Kemudian bab makan, apa yang buat complicated sangat, kita jadi penat sangat kan, lepas masak tu sadai atas sofa, lembek. Pasal kita masak kena perap 5 jam kena tumis sangrai sampai setengah jam kan, kena tumis sampai pecah minyak. Tu yang letih tu lama tu kan, buat tek minyak tu berapa jam kan. Alah ni janganlah orang buat kan. Tapi maknanya hak tu yang letih tu. Jadi macam mana nak bagi tak gaduh sangat bab makan? Kurang makan, simpelkan makan kita. Bahkan sebenarnya makanan kita ni lagi simple lagi bagus, lagi tak banyak proses, lagi sihat. Dan Nabi SAW tu biasa 3 bulan tak berasap dapur. Bukan tak makan,
Maksudnya tak makan makanan yang dimasak. Cuba test. Boleh makan apa agak-agak 3 bulan kalau tak berasak dapur? Buah-buahan, sayur-sayur. Kacang-kacang boleh. Apa dia lagi dah? No idea dah sebab tiap-tiap hari berasak kan. Itu boleh bayangkan macam mana simple rumah tangga Nabi. Sebab tu jarang gaduh pasal makan, tiba-tiba kata masin lah apa tu, jarang lah berlaku pasal tak ada bendanya. Kan kalau dah makan kurma nak gaduh apa? Takkan nak marah ke bini, ni apa kurma masam? Bukan bini masak kurma. Allah yang masak kurma tu. Dan Allah yang bagi kurma tu masak. Jadi itu yang maknanya kalaulah urusan-urusan hidup ni membuatkan hidup kita jadi complicated, apa lagi sampai bergaduh kan, maka kita boleh kurangkan dengan kaedah cara hidup Nabi SAW. Itu urusan makan. Jadi urusan makan sangat diuruskan dalam Islam, sangat-sangat Islam sangat perhatikan. Allah suruh lagi, makanlah daripada rezeki Allah, makanlah yang baik-baik. Yang baik tu macam mana? Dia bukan halal saja, ada yang halal tapi tak baik. Contoh kan, sekarang kan ada banyak tu makanan-makanan buatan, telur palsu, kobis palsu, daging palsu. Dia palsu, diistilahkan apa? Sintetik. Bahasa sedap dia. Daging sintetik. Dia rasa sebiji macam daging tapi bukan daging. Kan kobis pun sama kan, dibuat daripada apa benda lah, bahan kimia tu kan, tapi rasa kobis. Telur pun sama kan, rasa telur. Halal tak? Halal. Halal. Dia bukan dibuat daripada benda haram, dia halal lah. Tapi dia tak baik sebab tak baik untuk kesihatan kita. Kalau time palsu-palsu tu kita tak nak, tapi time makan banyak kita nak. Padahal sama juga, bila terlalu banyak dia merosakkan badan kita. Dan kebanyakan penyakit memang datang daripada perut. Sebab tu bulan Ramadan ni banyak orang sihat. Yang sakit-sakit tu kan bulan Ramadan sihat. Nanti masuk Syawal tengok. Kan ujian bermula semula. Kan kalau masuk satu Syawal kita try masuk hospital semula, maknanya Ramadan kita gagal. Kan? Jadi kita Ramadan ni nak belajar uruskan makanan kita. Sebenarnya dalam bulan Ramadan ni kita walaupun namanya puasa, kita makan sehari 2 kali je, buka puasa dengan sahur. Itu pun ada yang tambah lagi sekali kan lepas tarawih kan. 3 juga, nak juga makan. Dan ada yang tambah lagi pukul 2-3 pagi lepak kat kedai mamak lagi kan. Tak cukup lagi nak tambah je. Kalau boleh sepanjang malam nak makan. Sebenarnya 2 kali makan sehari itu kan memang makanan harian kita dah sepatutnya. Jadi sebenarnya dalam bulan Ramadan, bulan puasa, kita makan 2 kali sehari tu tak kurang pun daripada hari biasa sepatutnya. Memang normal, makan sepatutnya tiap-tiap hari 2 kali je. Jadi kita boleh buat latihan ni, kita bagi rasa okey. Jangan rasa lapar lah pukul 3 dah tengok jam, lapar bila nak makan. Tak, kita bagi rasa okey dan stabil, selesa, badan kita selesa. Sebab nanti hari-hari biasa kita nak buat benda yang sama. Makan kita 2 kali sehari je walaupun tak puasa. Memang keperluan makan kita 2 kali sehari je walaupun tak puasa. Dan nanti lepas tu lama-lama kita akan rasa, daripada aku makan 2 kali sehari tak puasa tak dapat pahala, baik puasa je. Dah makan memang 2 kali sehari, lama-lama kita biasa puasa sunat. Lama-lama puasa Nabi Daud pun jadi senang. Puasa Nabi Daud tu kan nak selang sehari tu, sebab kita hari tak puasa baru makan 2 kali sehari. Jadi baik puasa dapat pahala. Masa itulah baru akan mula badan kita akan mula memulihkan semula, pulihkan semula kerosakan-kerosakan dalam badan kita. Ada sel-sel yang rosak sebab kita makan terlampau banyak kan. Dan kita ingat sebenarnya makan ni kalau benda mudarat pun badan kita ni hebat no? Kalau benda tu mudarat pun kalau dia sikit insya-Allah dia takkan sampai parah sangat. Tapi kalau banyak yang tak mudarat pun jadi mudarat. Makan terlampau banyak buah bahaya juga. Dia tak boleh kan, lama-lama terlampau lawas kan, cair habis semua kan. Asyik kita elok je terlampau banyak, walaupun benda tu elok tak boleh juga banyak-banyak kan. Itu yang dikatakan baik kan, makanan yang baik. Baik, jadi muhasabah kita untuk akhir Ramadan ni, sebelum berakhir Ramadan, 10 akhir Ramadan ni kita nak tingkatkan ibadah kita tadi, perbaiki sistem hidup kita. Dan jadi kalau boleh sistem hidup yang kita lalui dalam bulan Ramadan ni, tadi tadarus pagi. Tadarus. Bulan keluar daripada bulan Ramadan kita tadarus juga. Kalau tak tadarus pun baca Quran. Baca Quran pagi.
Jadi jadual bulan Ramadan ni kita bawa keluar daripada Ramadan. Itu bukti kita berjaya dengan bulan Ramadan. Kalau kita keluar daripada bulan Ramadan sama macam kita belum masuk Ramadan, maknanya kita budak sekolah yang tak pandai. Budak kalau masuk sekolah, lepas sebulan dia masuk sekolah, kita tanya dia, dah belajar apa kat sekolah? Tak tahu gitu. Takkan huruf A pun tak kenal, entah. Apa tu? Tanya balik pula kan. Takkan alif, ba, ta tak kenal langsung. Tak tahu, tak pernah dengar pun. Habis belajar apa kat sekolah? Entah. Habis buat apa kat sekolah? Tak tahu. Yang tahu cikgu masuk, keluar masuk, keluar masuk. Maknanya budak tu buat apa kat sekolah? Kita tanya balik. Macam itulah kita masuk dalam madrasah Ramadan. Ramadan ni sekolah. Sekolah yang akan menyekolahkan kita untuk jadi lebih pandai. Selepas daripada Ramadan, kita lebih pandai untuk beramal ibadah. Kita lebih pandai untuk menjaga akhlak kita. Saya percaya dalam bulan Ramadan ni akhlak lebih terjaga. Lisan kita lebih terjaga, terutama petang-petang masa dah lapar. Diam je kan. Biasa petang-petang aktif tu sambil mengunyah, sambil membawang, sambil mengunyah kan. Ni dah tak boleh mengunyah, letih petang, diam gitu. Tu dah baik dah. Kalau lah memang kita perlu lapar untuk jadi baik, maka berlaparlah lepas ni. Kan? Untuk kita menjaga lisan kita. Jadi maknanya kita dah belajar latihan menjaga akhlak kita. Kita nak bawa semua ni kepada di luar daripada Ramadan. Di akhir Ramadan ni juga Qiyamul Lail kan yang nak kita kejar Lailatul Qadar. Kan? Kita kejar Lailatul Qadar, maknanya Lailatul Qadar ni akan didapatkan oleh orang yang mencintai dan merinduinya. Bukan yang sekang mata berusaha untuk dapatkan Lailatul Qadar. Belum tentu dapat. Kadang-kadang satu malam kita solat, waktu Lailatul Qadar kita tidur. Boleh jadi. Sebab kita tak layak untuk dapat Lailatul Qadar. Ada orang satu malam tidur, waktu Lailatul Qadar je bangun. Boleh jadi. Sebab Allah kata dia layak dapat. Kenapa dia layak? Kenapa dia layak, dia tak layak? Dia sebenarnya soal hati. Ada orang nak dapat Lailatul Qadar pasal apa? Pasal nak cerita ke orang. Malam tadi aku bangun semayang, tengok pokok tu sujud. Nak cerita waktu tu yang dia berjaga malam tu. Bukan berjaga malam solat, duduk depan pokok nak tengok pokok sujud. Lepas tu nak buat live. Hati yang kadang-kadang tak dapat, berjaga, cekam mata depan pokok tu, time dia sujud kita tertidur. Ataupun ada juga yang dapat momen tu tapi tak berdoa, tak dapat juga. Jadi maknanya kita nak kan, kenapa kita nak sangat Lailatul Qadar? Bukan semata-mata sebab dia tu ada kelebihan yang luar biasa yang seumpama kita beribadah 1000 bulan, tapi sebab Allah hadiahkan kepada kita itu. Dalam bulan Ramadan itu hadiah daripada Allah. Hadiah ni kita tanya, kalau Sultan Brunei nak bagi hadiah kat kita, nak ambil tak? Walaupun tak tahu lagi hadiah apa, tapi kita tahu kalau dah Sultan Brunei bagi, mesti best hadiah dia. Dia takkan bagi satu kotak kismis, kan? Dia kalau bagi satu kotak silat ambulan dalam tu jongkong emas. Kita nak pasal kita tahu status dia orang kaya. Ni Allah yang maha kaya. Allah janji nak bagi hadiah kat kita sebab kita sayang dan kita cintakan Allah, dan kita tahu Allah pasti bagi satu yang terbaik pada kita, maka kita nak dapatkan yang itu. Baik, insyaAllah itu sikit sebanyak yang kita boleh muhasabahkan dan kita bincangkan. Saya petik sikit-sikit lah daripada buku yang disebut tadi, Andai Ini Ramadan Ta'khiku. Hari ni bawa satu ni je, buku saya. Dah berconteng, berlipat, macam-macam dah dalam ni kan? Ni yang buku yang baru tak ada bawa hari ni. InsyaAllah kalau yang ikut kelas duha kita ada kelas duha kat sini kan sebulan sekali tu. Kalau ada lagi lah, sebenarnya memang dah nak habis juga. Kalau ada lagi insyaAllah saya bawakan. Baik, selamat Hari Raya Aidilfitri ya. Mudah-mudahan Ramadan kita diterima di sisi Allah. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan pada kursi majlis.